Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilannya menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permasyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, di pohon doa kami diperkenan. Amin, ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghafur bin Haji Saleh Kalabakan. Assalamualaikum Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tan Sri Speaker, memandangkan hari ini pertama kita berpuasa, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Ramadan Al-Mubarak kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kalabakan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat dari Kalabakan, kerajaan yang sebenarnya tidak pernah berjanji untuk membina jambatan dari Labuan ke Mempakul ataupun menumbuk di Sabah. Walau bagaimanapun, kajian kemungkinan pembinaan jambatan ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Persekutuan pada tahun 2009. Terima kasih. Silakan. Tan Sri Speaker, saya hairan dengar jawapan sebab sebelum pilihan raya Timbalan Perdana Menteri dalam akhbar tempatan mengatakan jika sekiranya BN menang, jambatan akan dibuat. Itu yang pertama. Jadi kalau jambatan akan dibuat, kita rakyat di Labuan mau tahu juga berapa kos, berapa pampasan untuk tanah-tanah yang diambil dan berapa panjang jambatan yang mau dibina ini. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Kalabakan. Makluman Yang Berhormat, masalah persepsi barangkali apabila Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah berucap dengan rakyat di sana, mereka telah, saya difahamkan mereka telah minta untuk kerajaan membina jambatan. Tapi janji dah. Kita kata kita akan kaji. Kerana kita terpaksa buat kajian. Adakah jambatan ini akan membawa faedah khususnya untuk Pulau Labuan, rakyat dan juga implikasi kos yang akan menelan belanja untuk membina sebuah jambatan. Kerajaan yang ada ini kerajaan yang prihatin dan kerajaan yang akan memastikan apa yang nak dilaksanakan adalah terbaik untuk rakyat. Saya berkeyakinan jika diperlukan jambatan ini pada masa-masa akan datang, kerajaan akan melihat bagaimana hendak membangunkan jambatan ini menghubungkan di antara Labuan dan Sabah. Tan Sri, sistem suara tidak memuaskan, dia ada mic vibration. Saya ada berapa mic yang sistem suara di kita punya semasa kita berucap nampak dia punya ada vibration. Saya difahamkan technician sedang. Ya, so 2 hari lagi. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Cuma Menteri, saya nak tanya, tidak mungkin Timbalan Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan begitu
kalau tidak mendapat feedback daripada pegawai, feedback daripada pimpinan tempatan, ini satu jambatan bukan nak buat sekolah rendah. Tentulah mendapat feedback yang dulu sebelum Timbalan Perdana Menteri mengumumkan di hadapan rakyat ramai dan di-pick up oleh press dan juga akhbar-akhbar serta radio. Sudah tentu Perdana Menteri tentu mendapat feedback. Dia takkan tak ada feedback consultation dengan pemimpin-pemimpin tempatan. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti apa Yang Berhormat telah sebutkan, bila rakyat bertemu dengan pemimpin, rakyat akan menyuarakan hasrat rakyat untuk apa yang nak dilaksanakan. Apatah lagi bila rakyat bertemu dengan Timbalan Perdana Menteri, bila lawatan Timbalan Perdana Menteri di Labuan. Macam saya sendiri jugalah, bila pergi ke beberapa tempat, kadang-kadang bila rakyat bertemu dengan saya, dan saya selalu amalkan satu kaedah di mana dia bukan monolog tetapi dia berdialog. Jadi rakyat akan menyuarakan cita rasa dan hasrat rakyat apa yang rakyat hendak. Saya berkeyakinan bahawa apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah menyebutkan, saya difahamkan bahawa Timbalan Perdana Menteri menyebutkan kepada rakyat dia akan melihat dan mengkaji adakah jambatan ini akan menjadi viable atau dengan izin untuk dibangunkan pada waktu ini. Oleh kerana kita tahu bahawa penduduk Labuan hanya merupakan lebih kurang dalam 80,000 ke 100,000 orang. Dan waktu ini segala perjalanan di antara Labuan dengan Menumbuk menggunakan 2 feri. Dan untuk makluman Yang Berhormat juga, kita memberi subsidi khususnya untuk barang-barang yang diangkut daripada Sabah untuk ke Labuan. Saya berkeyakinan bahawa barangkali bila masalah kita ada di politik ini, kadang-kadang bila press dia ambil apa yang kita telah ucap, kadang-kadang press juga akan memanipulasikan laporan-laporan yang dilaksanakan. Saya berkeyakinan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri tidak berjanji untuk membangunkan sebuah jabatan tetapi berjanji akan mengulang ataupun mengkaji adakah kemungkinan pembangunan jabatan ini dapat dilaksanakan. Terima kasih. Ada janji. Labuan. Terima kasih Yang Tan Sri Yang Di-Pertua dan YB Menteri. Sebenarnya memang benar apa yang diperkatakan oleh YB Menteri. Saya adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mewakili Barisan Nasional untuk bertanding di PRU 13. Malah saya diminta berjanji kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk tidak berjanji jambatan sewaktu berkempen. Sebenarnya yang berjanji sewaktu berkempen adalah ketua pembangkang kita. Dan dan memang betul pun. Ya, tetapi apa yang dijanjikan oleh Barisan Nasional Timbalan Perdana Menteri, nak dengar ke tidak? Dan memang itulah yang diperkatakan. Kita akan kaji semula dan lihat semula. Dan ada satu paper lokal yang mengatakan the bridge is on. Lepas tu malah CM Sabah pun mengatakan dia sokong bridge daripada Labuan ke Sabah. Dan saya lihat jambatan ni pun memang perlu. Memang kita sokong, memang kita nak sangat. Dan siapa betul ni Labuan ke Kelab dan terima kasihlah YB Kelabakan kerana memperingatkan Dewan bahawa jambatan itu memang amat penting. Dan nak bagi soalan lah ni. Di Labuan ni kita punya port, kita punya pelabuhan adalah terlalu congested, under capacity dan berada di tengah-tengah pekan Labuan, bandar Labuan. Dan memang ada rancangan untuk membuat integrated port. Jadi sebenarnya integrated port ini cuma akan viable sekiranya jambatan itu dibuat. Jadi soalan saya, adakah YB Menteri dan Kementerian setuju bahawa jambatan ini perlu siap pada masa yang lebih kurang sama dengan
integrated port yang dalam rancangan itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Labuan. Saya tadi tak mau menyentuh kerana ini bulan-bulan Ramadan. Apa yang telah dijanjikan oleh Ketua Pembangkang. Kalau dia menang, itu dia janji. Kalau dia menang. Masalah dia tak menang, maka rakyat Labuan tidak dapat jambatan yang dijanjikan oleh Ketua Pembangkang. Untuk makluman Yang Berhormat daripada Labuan, satu kajian juga sedang dilaksanakan. Khususnya untuk melihat bagaimana dapat dilaksanakan satu kaedah yang disebut iaitu integrated port untuk Labuan. Masalah yang sedang kita kaji ialah kalau kita mengadakan integrated port di Labuan, maka port Kota Kinabalu itu akan menghadapi masalah. Jadi kita terpaksa menimbang bagaimana hendak dilaksanakan. Khususnya kerana kalau kita adakan integrated port di Labuan, maka jambatan itu perlu dibina. Oleh kerana tidak mempunyai jambatan, maka integrated port itu tidak akan menjadi viable dengan izin Tuan Yang Dipertua. Kita sedang melihat, kementerian sedang melihat dan kita juga sedang mengkaji bagaimana hendak melaksanakan satu kaedah di mana dia akan menjadi win-win situation dengan izin di antara Labuan, Wilayah Persekutuan dan juga Sabah, negeri Sabah di bawah Bayu. Ya. Terima kasih Yang Betul. Berapa yang Berhormat? Terima kasih Yang Betul. Terima Tidak, kasih. dulu Berhormat. Belum saya duduk. Yang Berhormat, waktu saya mengajak, saya kata harus kita ubah. Yang saya maksudkan bahawa sisi soal jawab, jawapan pendek, straight to the point. Begitu juga kepada pertanyaan-pertanyaan. Nampaknya apa yang saya perhatikan sekarang ini, sisi soal jawab ini bukan lagi jadi sisi soal jawab. Jelas memperjelas. Jadi saya tidak bermaksud ubah ke arah itu. Namun demikian tak apa. Yang baru itu saya akan dengar apa yang mereka ujar. Jadi mulai daripada saat ini harus paham bahawa sisi soal jawab. Maksudnya tanya, jawab. Kalau ada soalan tambahan, soal. Bukan jelas dan memperjelas. Yang Berhormat, saya tidak dapat layan karena peraturan mesyuarat membenarkan saya 3 saja soalan tambahan. Sudah ada 3 soalan tambahan. Yang Berhormat, Tuan Wong Tien Fat Sandakan. Ya, Tuan Speaker, soalan saya nombor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada ahli-ahli yang berhormat yang beragama Islam. Untuk menjawab Yang Berhormat Tan Sri Speaker Yang Dipertua, untuk menjawab soalan Yang Berhormat Sandakan, saya juga memohon izin untuk menjawab bersekali pertanyaan ini bersama dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Penampang bertarikh 10 Julai 2013 dan juga pertanyaan daripada Yang Berhormat Keningau, pertanyaan bertarikh 11 Julai. Ini adalah kerana ketiga pertanyaan tersebut menyentuh mengenai perkara yang sama. Sila. Dasar kabotaj adalah satu dasar yang menetapkan bahawa perkhidmatan perkapalan domestik di dalam perairan Malaysia dihaskan hanya untuk kapal-kapal Malaysia sahaja. Ianya bertujuan untuk membangunkan kapasiti dan keupayaan perkapalan tempatan dan juga mengurangkan kebergantungan negara kepada kapal-kapal asing yang akan menyebabkan pengaliran keluar wang negara dalam bentuk tambang, kapal dan juga insurans. Walaupun begitu, dasar kabotaj tidak menghalang perkhidmatan kapal-kapal asing secara terus daripada mana-mana pelabuhan di negara asing ke mana-mana pelabuhan di Malaysia, termasuklah di Sabah dan Sarawak, untuk mengangkut import dan ekspor barangan. Pengimport dan pengeksport di Sabah misalnya bebas untuk memilih mana-mana syarikat perkapalan untuk mengangkut dagangan mereka. Sebagai contoh, daripada Hong Kong boleh terus ke Pelabuhan Sepanggar di Sabah. Dasar kabotaj juga tidak menetapkan
atau menghendaki semua import dan ekspor dibuat melalui pelabuhan di Semenanjung Malaysia. Berhubung dengan dakwaan yang berhormat sandakan bahawa dasar kabotaj adalah penyebab utama kepada harga barang yang tinggi di Sabah. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, harga barang-barang import ke Sabah ditentukan oleh pelbagai faktor termasuk kos pengangkutan kapal dan juga kos logistik daratan. Perkapalan hanyalah salah satu faktor dalam rantaian logistik pengangkutan barangan. Semua kos-kos yang terlibat ini menyumbang kepada penentuan harga sesuatu barangan. Selain itu, di Sabah juga terdapat caj tambahan yang dikenakan iaitu surcharge akibat kelewatan dalam operasi di pelabuhan yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sabah yang juga turut menyumbang kepada peningkatan harga barang-barang. Bagi meneliti isu harga barang di Sabah, Kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa Kabinet mengenai logistik dan kos sara hidup di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, bertujuan untuk mengkaji dengan lebih lanjut isu-isu yang menyumbang kepada kos harga barangan yang tinggi di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Dasar kabotaj merupakan salah satu aspek yang turut diteliti dan dikaji oleh jawatan kuasa Kabinet berkenaan di samping faktor-faktor lain. Kerajaan akan membuat keputusan berhubung dasar kabotaj sewajarnya setelah penelitian rapi dibuat mengenainya. Berhubung dengan soalan yang berhormat penampang mengenai harga jualan kereta nasional Proton dan Pro 2 di Sabah yang lebih mahal daripada Semenanjung Malaysia. Kementerian ini telah dimaklumkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bahawa ini adalah disebabkan faktor kos logistik yang tinggi, termasuk kos perkapalan, kos penyimpanan, kos pengangkutan dari pelabuhan ke tempat penyimpanan serta kos pengangkutan ke kawasan lain di seluruh negeri Sabah. Ini turut menyebabkan harga premium insurans menjadi lebih tinggi kerana ianya adalah berdasarkan harga atas jalan raya ataupun on the road. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Proton dan Pro 2 tidak mengenakan sebarang kos tambahan ke atas kos pengeluaran asal. Terima kasih. Sandakan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Jadi, Yang Berhormat Menteri ini, saya fikir ini dasar kabotaj yang salah satu faktor yang lebih serius mengakibatkan barang tertinggi di Sabah, di seluruh ni Malaysia sini. Jadi saya tidak faham ini satu dasar kabotaj sudah berlangsung 27 tahun mengakibatkan Sabah yang menjadi sebuah negeri yang miskin. Jadi saya mau tanya, soalan saya ialah, jadi pada masa Menteri pun memberi janji bilang mau mengkaji lah bagaimana ini kabotaj punya sistem. Jadi saya mau tahu, ada berapa lama lagi, ada satu tempoh yang memberi janji kita bagaimana ini dasar kabotaj ini boleh memansuhkan. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Yang Dipertua, mengenai dasar kabotaj ini sebenarnya adalah untuk menjaga kepentingan industri perkapalan tempatan. Ianya tidak berkaitan dengan harga. Malah harga pengangkutan telah turun sejak tahun 2003. Kalau harga perkapalan per kontena 20 kaki daripada Port Klang ke Kuching pada 2003 berharga 212
dan pada US dollar, dan pada 2012 ianya telah turun 130 US dollar. Dan daripada Port Klang ke Kota Kinabalu pada 2003 harga pengangkutan kos USD 310 dan pada 2012 telah turun 260 USD. Jadi maknanya walaupun harga pengangkutan telah turun tetapi harga barangan tetap tidak turun juga. Dan dasar kabotase ini merupakan satu dasar yang menyeluruh kerana bukan saja di Malaysia yang mengamalkan dasar kabotase, malah di negara-negara luar pun mengamalkan dasar kabotase seperti di Amerika, di Jepun, di Australia, Filipina, Indonesia, Eropah. Malah kebelakangan ini di Indonesia dasar kabotase mereka lagi diperketatkan. Hanya kapal-kapal yang membawa bendera Indonesia saja yang boleh berurusan di pelabuhan-pelabuhan yang mengurus barangan dagangan dalam Indonesia. Jadi kesimpulan, dasar ini bukan satu dasar yang isolated tetapi dianya menyeluruh di seluruh dunia. Terima kasih Tan Sri. Jawapan Menteri ni memang biasa punya lah. Biasa punya lah. Kami biasa dengar lah. Masuk sini, keluar sini lah jawapan tu Menteri. Kabotase polisi ini memang kita tahu. Amerika pun ada, mana-mana negara pun ada. Tapi yang masalah kita di sini, kita mengkaji. Besok mengkaji. Lusa mengkaji. Sampai kiamat mengkaji. Selama-lamanya. Datuk Menteri, ini bukan cubaan. Ini betul-betul punya. Harga barang di Sabah ni naik. Kita antar barang ke Port Klang mahal. Betul. Dari Port Klang pergi KK. Pergi Port Klang pergi Kuching, Tan Sri, murah. Tapi kalau harga barang yang produk kita di Sabah tu hantar ke Port Klang, Tan Sri, berganda. Bagaimana kita mau buat economic growth? How do we want to make economic growth di Sabah? Itu yang penting. Minta maaf lah, sahabat saya Kapit ni memang saya ada berbincang soal persatuan perkapalan di Malaysia. Kepentingan mereka memang kami faham. Tapi kenapa kerajaan tidak sendiri melihat perkara ini? Perkara yang kecil. Walaupun kita tahu, ya Tan Sri, port handling itu memang juga mahal di port dari Sabah itu memang mahal di Kuching. Dibandingkan dengan Sabah dan Kuching, Sabah punya lebih mahal Tan Sri, kita faham. Tapi adakah kerajaan ni berbincang dengan bukan sahaja di peringkat kementerian, peringkat pusat, tetapi kerajaan negeri juga. Yang penting rakyat yang merasai bagaimana kerajaan mengambil tindakan mensejahterakan rakyat. Itu soalan dia Tan Sri. Ya soalan saya, bila bukan jadi mengkaji, bila ini boleh diselesaikan? YB Menteri boleh tambahan ya. Sekejap penampang. Biar Menteri menjawab dulu. Yang berhormat Tan Sri yang di-Pertua, kerajaan telah mengambil tindakan yang substansial dengan izin. Apabila kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa kabinet mengenai logistik dan kos sara hidup di Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Ianya ditubuhkan pada bulan Mei 2012, baru tahun lepas. Dan mesyuarat pertama pun telah dilaksanakan pada 14 Jun 2012. Di samping itu telah diunjurkan mini lab di Kota Kinabalu, Sabah pada 1 Oktober 2012 hingga 12 Oktober 2012. Kemudian disusuli dengan mini lab di Kuching, Sarawak pada 15 Oktober 2012 hingga 25 Oktober 2012. Dan laporan telah dimutamatkan dan akan dibentangkan kepada mesyuarat jawatan kuasa kabinet.
Dan ahli daripada senarai keahlian jawatan kuasa kabinet ini melibatkan kedua-dua ketua menteri daripada Sabah dan Sarawak. Dan ianya juga melibatkan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Menteri Pengangkutan, Menteri Keuangan, Menteri Kerja Raya, Menteri Pertanian Industri Asas Tani, Menteri Wilayah Persekutuan dan juga Ketua Eksekutif Pemandu yang dipengerusikan oleh Timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa kerajaan memang komited. Memang komited mengenai kos sara hidup ini. Dan buktinya kerajaan telah melaksanakan beberapa tindakan dalam menyeragamkan harga-harga barangan di Sabah. Dan ini bagi membantu meringankan harga yang agak tinggi. Dalam penyeragaman harga ini, sebagai contoh, harga gas petroleum cecair LPG. Dan untuk kawasan luar bandar, contohnya di Pulau Bangi di Sabah, sebelum ini penduduk terpaksa membayar agak mahal. Sebagai contoh, petrol RON 95 mencecah harga RM4.70 seliter. Sedangkan harga di bandar-bandar RM1.90. Dan ini telah diseragamkan. Dan hari ini harga petrol di Pulau Bangi diselaraskan kepada harga RM1.90. Begitu juga harga tepung gandum yang sebelum ini mencecah sehingga RM3 sekilogram. Kini dapat dibeli dengan harga RM1.45 sekilogram. Sama seperti di Kota Kinabalu dan juga Kuching. Ini telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Penampang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Speaker. YB Menteri, penjelasan tadi tidak memuas hati kerana kabotaj ini sudah dikenali sebagai sabotaj di Sabah. Seperti mana Ahli Parlimen Putatan sudah ulas tadi, barangkali dia sudah diulangi berapa kali di sini Dewan. Now, macam manakah justifikasi berkenaan dengan harga kereta? Di Semenanjung, dia barangkali harga dia 2,000 less, minta izin, kurang daripada Sabah. Now, at the same time, dengan izin, harga minyak adalah seragam antara Semenanjung dan Sabah. All the oil extract, dengan izin Tuan Speaker, all the oil extract and gas taken daripada Sabah dibawa kepada Semenanjung untuk proses dan dia dijual dengan harga seragam dengan Sabah dan juga di Peninsula. At the same time, kereta yang di-manufacture di sini di Semenanjung dijual 2 ataupun 3,000 lebih mahal daripada Sabah. Now, kedua question saya adalah berkenaan dengan liberalisation of the cabotage policy. Setakat manakah liberalisation ini? Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Sebenarnya banyak berlaku salah kefahaman. Dasar kabotaj yang didakwa seolah-olah menetapkan semua import dan ekspor dari dan dari Sabah dan Sarawak mestilah melalui pelabuhan Semenanjung. Itu sebenarnya tidak betul. Dan satu lagi, dasar kabotaj menghalang perkhidmatan perkapalan antarabangsa secara terus ke pelabuhan Sabah dan Sarawak. Itu juga satu salah faham dan itu satu juga perkara yang tidak betul. Hari ini dasar kabotaj di Malaysia adalah satu dasar yang telah diliberalisasikan, yang mana kapal-kapal asing pun boleh terus menghantar barang-barangnya ke mana-mana tempat di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Malah untuk makluman, pendaftaran kapal asing di Malaysia pada 2012 ini melebihi
daripada kapal Malaysia, iaitu kapal asing ada 3,251 dan kapal Malaysia hanya 2,533. Untuk makluman yang ahli Dewan yang mulia ini, dasar liberalisasi ini tidak menghadkan mana-mana pelabuhan di Sabah dan Sarawak untuk membawa barangan daripada mana-mana tempat daripada dunia. Malah contohnya kapal daripada luar negara Eropah berlabuh di Pelabuhan Kelang. Kapal-kapal feeder daripada mana-mana tempat dunia sekalipun pun boleh membawa barang tersebut tanpa lesen untuk membawa ke Sabah, ke Sarawak. Jadi liberalisasi ini adalah selaras dengan dasar kerajaan untuk menjadikan pelabuhan-pelabuhan Kelang, pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai hub kontainer, dan kelonggaran daripada dasar kabotase ini diberikan bagi aktiviti kargo pindah kapal di kontainer ataupun containerized transshipment cargo untuk sektor-sektor ini. Dan ini tidak perlu lesen. Jadi itulah dasar yang telah diliberalisasikan oleh kerajaan untuk memberi ruang kepada kapal-kapal asing. Yang berhormat Datuk Wira Muhammad Johari bin Baharum, Kubang Pasu. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Pertama sekali, terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Pasu atas soalan. Untuk makluman Yang Berhormat semua, Kementerian Pembangunan Usahawan telah pun dimasukkan pada tahun 2009 dan peranan kementerian tersebut dan lebih 20 agensi-agensi di bawah kementerian tersebut telah pun dipindahkan kepada 8 kementerian. Dan ini untuk memastikan bahawa segala fungsi-fungsi dapat dilaksanakan dengan lebih baik. So walaupun fungsi tersebut tidak di bawah satu kementerian, kita ada banyak cara bagaimana kita nak mempertingkatkan lagi peranan dan agenda Bumiputera. Malah pada tahun 2010, kerajaan telah memperkenalkan ataupun menubuhkan Majlis Tindakan Agenda Bumiputera yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga diwakili oleh Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet lain dan pegawai-pegawai kerajaan tertinggi termasuk KSN dan ketua-ketua perbendaharaan. Dan ada juga mereka-mereka daripada pihak Government Link Investment Company dengan izin. Jadi dengan wujudnya Majlis Tindakan ini, kita juga wujudkan unit peneraju, agenda Bumiputera ataupun teraju yang memastikan bahawa apa juga keputusan Majlis Tindakan akan dilaksanakan dengan baik oleh agensi-agensi, tak kira daripada mana-mana kementerian pun. Terima kasih. Kubang Pasu. Ya. Terima kasih Yang Berhormat tentang mengenai jawapan yang telah diberi. Walau bagaimanapun, saya dapati bahawa kita perlu ada satu mekanisme atau indikator untuk memantau kursus-kursus yang dianjurkan kepada peserta-peserta lah. Umpamanya kita ambil contoh memproses makanan. Kursus memproses makanan ini biasanya dianjurkan oleh berbagai-bagai agensi di berbagai-bagai kementerian. Umpamanya seperti SME Corp, MARA, Felda ni proses makanan. Felda, LKIM, MADA, KADA dan lain-lain lagi lah. Dan oleh kerana pemantauan atau kena maknanya satu yang tidak khusus dibuat oleh semua agensi yang terlibat, maka kadang-kadang kita lihat bahawa peserta yang sama menghadiri kursus yang sama yang dianjurkan oleh agensi-agensi lain. Jadi maknanya ini merugikan. Selain daripada itu juga mengenai bila ada showcase atau expo dan sebagainya, kita dapati bahawa usahawan-usahawan yang sama, bila kita anjur oleh MOA, usahawan yang sama, lepas tu bila kita tengok pula dia dianjur oleh MITI, usahawan yang sama yang terlibat. Jadi maknanya kita ni program-program kita shock sendiri ya.
Maknanya kita hanya buat khusus kepada mereka-mereka yang tertentu saja. Jadi sebab itu saya rasa satu kerajaan mesti buat satu langkahan yang penting yang kata apa, yang selama-lamanya untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gebang Pasu atas feedback dengan izin tersebut. Memang sekiranya terdapat pertindahan bukan saja dari segi kursus-kursus dan banyak program-program lain, saya setuju supaya kita pastikan bahawa ia tidak berlaku, dan untuk itu saya harap rakan-rakan saya daripada unit teraju boleh membantu dalam membuat satu koordinasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Pandan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk rekod Dewan, saya perlu maklumkan bahawa Pakatan tidak pernah pun mempersoalkan satu kementerian yang diberi amanah untuk memajukan dan mempertingkatkan kedudukan ekonomi Bumiputera. Itu tidak pernah dipersoalkan oleh Pakatan. Selagi ia dibuat dengan penuh ketelusan, terbuka dan bebas daripada amanah, bebas daripada rasuah. Yang dipersoalkan selama ini Tan Sri Yang di-Pertua dan Menteri adalah keberkesanan agensi-agensi ini kerana tidak nampak bagaimana ada peningkatan yang mendadak dari segi penglibatan dan juga kemajuan Bumiputera seperti yang digariskan oleh kerajaan sendiri. Jadi soalan saya kepada Menteri dan Perdana Menteri ialah, apakah sebenarnya rasional membatalkan Kementerian Pembangunan Usahawan ini? Dan bolehkah Menteri atau Perdana Menteri mengesahkan selepas pemilihan UMNO yang akan dilakukan dalam tahun ini, sama ada seorang Menteri Kanan akan dilantik semula mengetuai sebuah kementerian yang diberi tanggungjawab khusus untuk memajukan dan mengangkat kedudukan ekonomi Bumiputera, supaya senang kami di barisan sini memantau menteri itu bila berlaku kegagalan-kegagalan yang ketara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pandan. Tuan Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, sebenarnya unit teraju ini telah diwujudkan di dalam Jabatan Perdana Menteri. Ini bermakna bahawa perkara ini amat dipentingkan sekali oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Sebab itulah ia di bawah kawalan beliau. Dari segi mekanismenya, sama ada wujud kementerian ataupun fungsi-fungsi tersebut di bawah kementerian-kementerian lain, ini memang ada dua pendapat. Tapi bagi saya, kalau saya juga lihat dari segi konteks pengalaman saya semasa di sektor swasta, kedudukan agensi bawah kementerian mana tak penting. Yang penting ialah agar apa juga program-program yang dilaksanakan oleh agensi tersebut memberi kesan. Memang kita ambil maklum bahawa tidak semua program berkesan. Jadi itulah feedback yang dapat daripada Yang Berhormat dan rakan-rakan usahawan yang lain di luar sana itu penting, dan kita ambil maklum dan kita memperbaiki lagi. Kalau dari segi target kita, kalau kita lihat sasaran dari segi peningkatan equity Bumiputera, walaupun kita masih belum mencapai tahap 30%, tapi kalau kita lihat peningkatan daripada 2.4% tahun 1970 kepada 23% tahun 2010 merupakan satu peningkatan yang tinggi. Jadi itu tak bermakna kita selesa. Jadi kita nak majukan lagi, dan daripada 23.09% sekarang ni 2010 kepada 30% untuk tahun 2020, bermakna kita perlu meningkatkan equity Bumiputera ini sebanyak 12% setiap tahun, daripada 168 bilion ringgit sekarang ni kepada lebih kurang 526 bilion ringgit. Terima kasih. Tuan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin membuat pertanyaan tambahan mengenai penyertaan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, sebab Yang Berhormat Senator tidak ada
menyebut apa-apa tentang itu. Saya ingin tahu setelah agensi-agensi di bawah Kementerian Usahawan itu dibagi kepada 8 kementerian, bagaimana pula penyertaan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak itu ditangani? Saya sedar tentang ada wujud satu jawatan kuasa penyertaan Bumi Putra yang dipengurusi oleh Yang Maha Perdana Menteri. Saya ingin tahu apakah program-program dan projek-projek yang telah dilaksanakan oleh jawatan kuasa ini untuk memperkasakan lagi penyertaan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Terus Yang Dipertua, kita sekarang ini tidak mempunyai statistik yang begitu, saya minta maaf. Yang pentingnya apabila kita mandatkan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan juga wilayah, di mana agensi-agensi seperti MARA sebagai contohnya diwujudkan, fungsi mereka bukan sahaja tertumpu kepada Semenanjung Malaysia, tetapi juga kepada rakyat kita di Sabah dan Sarawak. Cuma saya tidak mempunyai statistik pada pagi ini. Terima kasih. Yang berhormat